المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang ke-8 daripada 13 sifat mazmumah, iaitu al-ghadabu, bahasa Melayunya marah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita sedang melihat beberapa noktah daripada sifat mazmumah, sifat yang tercela, yang wajib atas kita sebagai mukallaf untuk menghilangkannya, meniadakannya dalam diri kita. Pada pertemuan yang lepas, yang ke-7 ialah hubbud dunya, cintakan dunia. Dunia yang dimaksudkan ialah dunia yang tidak memberi manfaat kepada kita selepas daripada kita mati. Adapun dunia yang memberi manfaat kepada kita selepas daripada kita mati, maka yang tu ambillah sebanyak-banyaknya. Sambung yang ke-8, iaitu al-ghadab ataupun sifat marah. Marah ni apa? Ulama definisikan marah ni ialah thawranu fin nafs. Dia adalah merupakan letusan, ledakan yang berlaku dalam hati ataupun dalam diri, yang menyebabkan yahmiluha ala ar-raghbati fil batshi wal intiqam, yang menyebabkan seseorang itu akan bertindak, akan membuat sesuatu tindakan. Itu dia panggil marah. Ledakan ataupun ghalayan ataupun gelegak, sebagaimana air gelegak. Ibn sebut contoh seperti air yang gelegak, air yang menggelegak di dalam cerek. Kalau dulu orang rebus air dengan cerek, sekarang ni tak nampak dah mendidih tu. Kecuali kalau kita memasak lah, masak nasi pun sekarang ni tudung periuk tak melompat dah tak. Kalau dulu tudung periuk melompat-lompat lah ketika mendidih. Tapi sekarang ni orang pakai apa, periuk tekanan, macam-macam jenis periuk lagi lah zaman hari ni. So tak ada, tak nampak. Yang nampaknya keluar asap je. Kalau dulu waktu mendidih, menggelegak tu maknanya air yang ada di dalam yang mendidih tadi tu menendang keluar, penutup ataupun mengeluarkan air yang ada di dalam tu sendiri. Begitulah ibaratnya marah ni. Yang marah ataupun gelegak ni ataupun yang ledakan ini berlaku dalam hati, tapi dia boleh zahir, orang boleh nampak di wajah. Nampak wajah kita merah, nampak wajah kita berubah, nampak tadi smart jadi tak smart dah, tadi lawa jadi tak lawa dah. Kemudian bukan setakat di wajah, tak boleh nak kontrol lagi, dia keluar di lisan, keluar pada perkataan pula. Lepas tu bila marah, ghalib tak keluar dah perkataan yang baik-baik, dia akan keluar kalimah perkataan yang buruk-buruk, yang keji-keji. Tak cukup dengan kekejian pada lisan, pada lidah, orang yang lebih dahsyat lagi tak mampu nak kontrol marah dia, akan terbitlah pada tangannya ataupun pada kakinya, pada fizikalnya. Paling teruk ialah boleh jadi sampai tahap membunuh. Sebab apa engkau bunuh dia? Sebab aku marah. Lepas daripada bunuh tu kadang-kadang puas hati. Oh, puas hati aku bunuh dia. Sebab apa? Sebab terlunasnya rasa marah yang ada di dalam hati. Itu sampai tahap itu orang boleh membunuh.
Andai membunuh tu kerana agama Allah, perang sabilillah, yang tu puji. Adapun kalau tidak kerana hak, maka itu adalah keji, mazmumah. Baik. Itu definisi yang ulama beri berkenaan dengan marah. So kita boleh kenal bila dia duk gelegak dalam hati tu, maknanya kita boleh tahu tu itu adalah sifat marah yang ada dalam hati kita. Kena cari ubat supaya dia tak keluar. Ataupun sempat tengok dulu, ni mahmudah ke mazmumah ni. Marah kita ni kerana Allah Ta'ala ataupun kerana nafsu. Kalau kerana Allah Ta'ala, lunas pun tak apa. Para sahabat kena ada sifat marah, Nabi kena ada sifat marah. Bukan tak perlu pada sifat marah ni, perlu. Macam mana nak berperang lawan musuh, lawan orang kafir kalau tak ada marah? Bahkan disebut dalam sirah ada sahabat yang bertembung dengan anak beranak sendiri dalam medan perang. Ayah sendiri dalam medan perang. Dia dah Muslim, ayah dia tak Muslim lagi. Kalau tidak kerana sifat marah, kerana Allah Ta'ala, maka tak akan seorang anak itu membunuh ayahnya ataupun sebaliknya. Tapi disebabkan oleh sifat marah kerana Allah Ta'ala, pihak musuh yang kafir itu orang yang menghina, merendah, menghina Nabi dan sebagainya, maka walaupun yang menghina itu adalah anak beranak sendiri ataupun kaum kerabat sendiri, ayah sendiri, anak sendiri, sanggup mereka melaksanakan tugas mereka, iaitu membunuh golongan kafir yang menentang ajaran agama Allah. Tapi kalau marah tersebut yang nak keluar daripada hati kita tu kerana nafsu, maka yang tu kita keluarkan dia jadi celah, jadi maksiat. Kalau kerana Allah jadi taat, marah kerana Allah Ta'ala, boleh pahala Allah Ta'ala bayar dengan syurga lagi. Tapi kalau kita marah kerana nafsu kita, jawab dia jadi maksiat, jadi dosa. Apatah lagi isu tak ada besar mana pun. Isu kecil, balik rumah penat-penat petang, pergi ke dapur buka peti ais dulu. Zaman hari ni orang ada kowe, orang ada kuku, ambil gelas je, tekan tekan tegak, jawab dia keluarlah air. Orang dulu isi bubur dalam peti. Orang-orang dulu, tuan-tuan orang veteran, orang legend, biasalah pengalaman tu. Kena bubuh air dalam botol, letak dalam peti, baru ada air sejuk. Dia balik pukul 5, tak ada air sejuk dalam peti. Ambil botol kosong dalam peti, balik. Tu ada orang perkara yang remeh-temeh gitu. Tu tidak kerana Allah Ta'ala tu. Aku marah bini aku, anak aku tu kerana Allah Ta'ala. Bini dengar dia balik botol, menusuk di belakang peti. Anak masuk bilik, berlari, tutup pintu, rapat-rapat. Sebab apa? Ayah mengamuk sudahlah. Sebabnya kihnya tak ada air sejuk dalam peti ya. Pada ambil bubur sendiri pun boleh, tuang sendiri boleh, ambil air batu sendiri boleh, tapi tak boleh dia tak boleh kontrol sifat marah dia. Menyebabkan dia turut keinginan hawa nafsu dia. Jadi maksiat tu, yang jenis marah macam tu adalah maksiat. Ni perangai ni banyak ada di kita ni. Siapa ketua kadang-kadang ada perangai ni. Daripada muda duk puja perangai ni, siapa ketua nak meninggal tak sedar diri lagi ni duk ada sifat marah ni. Duk dua orang dah, daripada duduk berdua suami isteri kahwin sampai tinggal berdua anak besar dah, duduk dengan bini pula, bini duk cara pada kita sebab sakit dan sebagainya. Pun duk marah pada bini lagi tak habis-habis. Pernah dicerita oleh, saya pernah dengar satu kuliah lah, dicerita oleh siapa tu, penceramah masyhur juga tapi belah pantai belah utara, Ustaz Syamsuri. Ustaz Syamsuri dulu minat juga dengar dia berceramah. Sebab apa? Bahasa sedap. Bahasa orang utara ni sedap kita dengar banding orang pantai timur. Dia pernah sebut kisah, dia kata ada seorang ada laki bini. Laki bini maknanya tua dah laki bini ni. Daripada duduk berdua sehinggalah hujung usia duduk berdua pula. Yang lelaki ni sakit kecing manis. Kecing manis. Lepas tu kecing manis pula menyebabkan buruk tapak kaki.
Buruk tapak kaki. Bila buruk tapak kaki ni kena bawa pergi hospital lah. Orang hospital pun tak nak rawat lah bau buruk di tapak kaki tu. Tapi seorang isteri ni sanggup jaga, awak balik ke rumah jaga, duk ubat pagi-pagi, duk basuh, duk cuci debu ubat, duk balut dan sebagainya. Tapi dalam keadaan sakit macam tu, duk tolong orang tu pun masih marah lagi. Tu perangai ni kalau tak buang, tak cabut buang dalam diri kita yang mazmumah ni. Kalau mahmudah tak apa ada. Tapi kalau mazmumah tak cabut buang tak sampai peringkat tua, ada lagi. Last kali dia cerita apa? Kisah benar dia kata ni. Sampai peringkat dia marah pada bini dia, cerai bini dia, talak 13. Tu dia, talak 13. Oh, suka bini dia duduk dengan suami macam tu. Cerai talak 30 pun tak apa. Jenis orang lelaki tak kenal budi. Orang sanggup duduk dengan dia sampai tua, jaga bau busuk kaki dia, cuci, bubuh ubat, balut dan sebagainya. Tak syukur lagi. Orang lambat sikit buat itu, buat ini, marah. Saya pernah sebut contoh yang Baba Zik selalu sebut. Sampai peringkat lumpuh, duk terbaring atas tilam, tak boleh nak bergerak apa dah. Hanya mulut je boleh bercakap. Hanya mulut boleh bagi tahu. Alhamdulillah, mulut boleh bercakap lagi. Lapar ni aku ni. Orang lambat sikit ambil nasi, suap nasi pada dia, aku sepak baru tahu. Padahal dia kaki pun nak angkat tak boleh. Ada jenis orang yang panas baran macam ni sampai ketua perangai. Padahal kalau bini dia ambil periuk nasi tu, tuang nasi panas-panas atas muka tegak, meninggal situ, dia tak boleh buat apa dah. Tapi nak bagi tahu dia punya sifat marah ni, walaupun diri dia tak boleh bergerak dah, hanya lisan dia boleh cakap. Perangai ni dia boleh keluar lagi, tak sedar lagi. Tu mazmumah tu maksiat. Kena pakak cari jalan, cari ubat. Kalau dengan minyak gamak sembuh penyakit ni, kena cari minyak gamak. Kena pakak pergi Langkawi, beli minyak gamak banyak-banyak, comor di dada, lomo di dada, nak suruh hilang sifat marah. Tapi kalau tak boleh dengan minyak gamak, boleh dengan ajaran apa? Ajaran agama. Kena pergi ngaji agama. Mana tempat orang ngajar agama? Masjid. Pergi masjid. Jangan duduk simpan perangai tu, duduk rumah tak pergi dengan orang ngajar. Maka salah satu daripada sifat yang perlu diselesaikan, sifat ni dihandle dia. Bukan tak boleh ada, kena ada, tapi kena handle dia, kena kontrol dia, kena kawal dia, biar dia gitu dengan jalan mendatangkan pahala pada kita. Bukannya terkeluar tu jalan mendatangkan maksiat dan dosa kita. Jadi al-ghadab ni salah satu daripada sifat madmumah. Dia mari hadis Nabi. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ni at-taraddi dengan huma ni maknanya dua-dua anak dengan ayah, dua-dua sahabat. Betul dia at-taraddi dengan anhuma. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yakni Abdullah Ibnu Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab, kepada Nabi. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang boleh menjauhkan aku daripada marah? Dia tulis dalam bahasa Melayu setakat tu lah. Tambah sikit. Menjauhkan aku daripada marah Allah. Sebab matan hadis dia, madza yuba'iduni min ghadabillah. Ada kalimah Allah. Apa yang boleh menjauhkan aku daripada marah Allah Ta'ala? Biasa kita guna murka pada zat yang tinggi. Sebagaimana kita guna murka pada raja-raja, pada sultan yang di Pertuan Agong. Biasanya kita guna pada Allah Ta'ala juga adalah kalimah murka. Baik. Sedap sikit banding dengan marah ni. Marah ni untuk orang awam macam kita lah. Marhain. Baik. Kata Abdullah bin Umar, dia tanya Nabi, apakah perkara yang boleh menjauhkan aku daripada murka Allah? Yakni boleh menyebabkan kita ni jauh daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak marah pada kita. Tengok Nabi pesan apa? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la taghdab. Nabi kata janganlah kamu ikut sifat marah itu, wahai Ibnu Umar.
Bahkan banyak riwayat yang berbentuk macam ni. Ada riwayat dalam hadis arba'in. Kalau tuan-tuan baca hadis arba'in, ghalib biasa masjid surah duk baca hadis arba'in, boleh jadi khatam banyak kali dah tuan-tuan hadis arba'in ni. Salah satu daripada hadis arba'in, hadis yang ke-16. Kalau tuan-tuan ingat lagi, hadis yang ke-16, hadis itu seorang lelaki datang bertemu kepada Nabi. Datang bertemu pada Nabi, kemudian dia berkata, "Ausini ya Rasulullah." Wasiatkan daku ya Rasulullah. Dia minta Nabi supaya wasiat. Bila sebut wasiat ni, benda penting. Wasiat adalah benda penting. Benda besar, benda penting. Dan kalimahnya tak banyak. Ghalibnya wasiat gitu. Kita nisbahkan wasiat ni ghalibnya pada orang yang nak meninggal dah. Apa wasiat mak pada kita? Apa wasiat ayah yang ayah sebut sebelum dia meninggal tu? Dia wasiat apa? Tak ada apa pun, dia pesan suruh baik adik-beradik. Jangan duk bergaduh lah adik-beradik. Ada harta sikit sebanyak tu bagi sama rata lah. Padahal pesanan tu zaman dia segar bugar dulu pun, zaman dia sihat walafiat, dia sebut banyak kali dah juga. Pada kitanya supaya jangan bergaduh adik-beradik. Apa sebab nak bergaduh adik-beradik ni? Kita daripada rahim yang sama. Memang tak sepatutnya bergaduh pun. Tapi bila sebut wasiat, mari daripada mak, mari daripada ayah yang nak meninggal, kita akan berasa besar benda tu. Mak pesan kita jangan bergaduh. Dia akan ambil berat, ambil besar benda tersebut bila nama dia wasiat. Padahal waktu dia hidup dulu, setiap-tiap kali hari raya, salam lah adik-beradik, jangan duk bergaduh lah adik-beradik sebab harta. Benda sama juga mak tu sebut. Tapi bila nama dia wasiat, benda besar. Sebab tu dia pakai istilah ausini ya Rasulullah. Dia nak Nabi nasihat pada dia satu benda besar yang dia boleh pegang, boleh selamatkan diri dia. Maka Nabi kata apa? Nabi kata la taghdab. Sepatah juga Nabi jawab la taghdab. Maka faraddada miraran dalam arba'in Nawawi. Faraddada miraran, dia ulang lagi, dia tanya Nabi, ausini ya Rasulullah. Nabi jawab la taghdab. Dia ulang lagi, ausini ya Rasulullah. Nabi ulang lagi la taghdab. 2-3 kali Nabi dia ulang kalimah yang sama. Tu Nabi nak beritahu kepada seseorang berkenaan dengan pentingnya tinggal sifat ni. Dia ada orang gini. Ada orang macam kita ni tuan-tuan, bab semayang tak ada orang boleh tik. Tak ada orang boleh komen lah. Dia punya rajinnya semayang tak semayang dah di rumah. Semayang dia mesti di masjid lah. Sebelum azan lagi dia dah sapa dah masjid. Semayang fardu dia dah sapa dah di masjid 5 minit. Dia semayang sebelum, semayang selepas. Bak semayang terjaga molek dah dia. Dia buat pun comel, tertik, terni, slow dia semayang. Bak baca Quran molek dah dia. Bak sedekah tak tinggal dah dia. Hari Jumaat mesti bagi sedekah. Sedekah subuh, Allah tiap-tiap pagi walau tak banyak. Bak ni selesai dia. Tapi bak sifat marah ni duk ada lagi pada dia. Ada orang perangai macam ni. Bak semayang okey. Bini dia kata, dia ni kalau bak semayang gak rajin. Qiyamul lail. Bukan setakat Jumaat di masjid je. Pukul 5 tu merakak bangun dah daripada katil. Orang tua kan, tak ada nak buat apa dah. Pukul 5 tu bangun dah, duk semayang dah. Pukul 4.30 tu merangkak turun dah daripada katil, pergi ke bilik air, basuh mandi dan sebagainya, ambil wuduk, semayang. Tapi bila ada isu yang remeh-temeh, tak boleh hilang sifat marah dia. Siapa ketua tok kita ni? Cucu pula kena perangai tok kita ni jenis panah barang. Dulu anak-anak duk kena, bini duk kena. Siapa peringkat cucu pun, jangan buat gitu dengan tok marah kalau buat gitu. Tu siapa peringkat tu? Ada orang yang sempurna dari sudut ibadat. Bak mengaji sempurna, mengaji bak tasawuf dia ngaji. Tapi marah tak tercabut daripada hati lagi. Sebab tu kita boleh lihat dalam banyak hadis Nabi jawab berbeza-beza. Ada sahabat mari tanya pada Nabi, ayyul amali afdal? Apa amal yang paling afdal ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Birrul walidain. Sebab apa? Ada orang semayang okey. Ibadat semayang berjemaah di masjid. Sedekah dia bagi, tapi dia dengan mak dia, dengan ayah dia agak tak peduli. Mak duduk rumah sewa di kampung, dia duduk di rumah besar di Kuala Lumpur.
Mak duduk rumah sewa daripada muda sampai ketua duduk rumah sewa mak. Duk bayar sewa situlah mak dia. Yang anaknya 2, 3, 4 orang bekerja di Kuala Lumpur katakanlah. Ada gaji besar dan sebagainya lah. Tapi mak di kampung duduk dalam keadaan gitu. Sebab tu ada sahabat mari bertemu dengan Nabi. Bila tanya pada Nabi, Nabi jawab apa? Birrul walidain. Mu ni benda lain selesai dah. Comel dah. Tapi dari sudut ni nampak tak cakna mana ni. Mak makan tak apa, mak ni ada makanan, tak ada makanan tak peduli. Tu Nabi ajar pada dia birrul walidain. Ada sahabat yang datang bertemu dengan Rasulullah tanya soalan sama. Nabi jawab apa? As-salatu ala waqtiha. Sembahyang. Mu bak lain okey. Bak jaga bini pandai, bak jaga anak pandai, bawa anak ujung-ujung minggu pergi situ sini. Baik dengan anak bini. Tapi bak sembahyang enggak tunggu. Dekat-dekat nak masuk isyak baru sembahyang maghrib. Dekat-dekat nak habis nak masuk subuh, sembahyang isyak. Dekat-dekat nak habis subuh baru sembahyang subuh. Begitulah ibaratnya. Maka orang ni mari bertemu dengan Nabi, Nabi bagi tahu sembahyang pada waktunya, yakni sembahyang di awal waktu. Tu Nabi. Tu bijak Nabi. Nabi bagi ubat ataupun Nabi bagi solusi dia sesuai dengan penyakit yang ada pada individu. Gitu. Sebab tu perlu kepada orang yang reti. Bukan sebarang orang kita boleh minta nasihat untuk diri kita. Sebab tu dalam istilah tasawuf dia ada guru yang digelar sebagai guru mursyid. Guru mursyid dalam ni tak sebutlah berkenaan dengan guru mursyid tu. Dalam kitab besar ada cerita tentang guru mursyid yang al-warithul Muhammadi yang mewarisinya daripada Nabi SAW. Yang ni kalau kita minta bimbingan supaya dengan doktor di hospital. Kita mari dengan sakit kepala, dia bagi ubat sakit kepala. Kita mari dengan sakit perut, dia bagi ubat sakit perut. Kita mari dengan sakit apa, dia bagi ubat sesuai dengan penyakit. Tapi kalau lagi jumpa dengan orang yang tak tahu, tak reti, silat-silat tak kena ubat. Kita sakit kepala, dia bagi apa? Dia bagi ubat sakit perut, tak sembuh. Gitu ibaratnya kita pergi jumpa dengan asatizah yang tidak berkepakaran, berkeahlian, tak sampai ke tahap mursyid, maka dia tak boleh jadi pembimbing. Dia hanya boleh bagi irsyad je lah, bagi tunjuk ajar, tapi dia tak boleh bagi bimbingan secara khusus kepada murid-murid dia. Tapi Nabi, bila mana sahabat pergi temu dengan Nabi, lain-lain jawapan. Sebab apa? Nabi bukan setakat mursyid, penghulu kepada segala mursyidin. Sayyidul mursyidin, penghulu kepada segala yang mursyid. Sebab tu Nabi jawab dengan jawapan yang berbeza-beza. Baik. Jadi hadis ni Abdullah bin Umar tanya pada Nabi, lalu Nabi pun jawab kepada apa? Kepada Abdullah bin Umar, la taghdab. Jangan kamu marah. Bila kamu marah, carilah penawar. Ada penyakit ni, kamu carilah penawar. Pernah disebut dalam kitab-kitab sirah. Dalam kitab-kitab sirah sebut kisah. Antaranya kisah yang pernah berlaku kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar sendiri. Banyak kisah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan sabarnya para sahabat ni. Antaranya ialah kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni pernah satu ketika orang kata pada dia. Orang kata, innaka la taqdi bil adli. Tak marah macam mana? Beritahu gitu. Mu ni tak menghukum dengan adil. Bahkan dia kata, mu ni tak memberi hak kepada yang berhak. Kata apa? Kata laki tadi pada Umar bin Khattab. Maka ihmarra wajhuh, maka merah muka Umar nak marah. Nak marah orang kata gitu pada dia. Lalu berkata seorang laki kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, alam tasma' qaula Allah Ta'ala, tidakkah kamu pernah dengar firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa, berilah kemaafan, wa'mur bil urf, suruhlah dengan ma'ruf, wa'arid 'anil jahilin,
Kau tinggallah orang-orang jahil itu, tak payah duk peduli lah, tak payah ambil kira lah dengan cakapan-cakapan dia, dengan apa yang dia buat kepada engkau. Sebab apa? Sebab dia jahil. Maka kata lelaki tu, hadza jahilun, lelaki ni lelaki jahil. Tu bila baca ayat tu, maka reda kemarahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu salah satu daripada jalan untuk ubat, untuk penawar. Sebagaimana kisah masyhur yang tuan-tuan biasa duk dengar, saat Umar belum memeluk Islam lagi, dia pergi ke rumah adik dia. Adik dia pada masa tu duk baca surah Taha tu, pergi pada masa tu nak marah pada adik dia. Tapi bila dengar adik dia duk baca surah Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tiba-tiba jiwa dia jadi lunak, jadi lemak, jadi molek, jadi tenang jiwa dia. Itu maknanya salah satu daripada ubat nak rawat penyakit marah ni adalah melalui jalan rohani. Maka ulama-ulama tasawuf dia pecah dua ubat. Satu yang dinamakan dawaun rafi'. Ada ubat yang boleh angkat penyakit ni. Yang kedua dawaun mani'. Ubat yang boleh halang. Gitu. Mudahnya nak faham. Satu, ulama kata ubat yang rafi', ubat yang boleh angkat penyakit ni. Dia kata apa? Dia kata yang ni, dia kata engkau kena buat secara praktikal. Apa? Kena ajar. Dia tak jadi lalu kita buat terus jadi tak juga. Kita kena ajar diri kita. Bila kita berada dalam keadaan marah, kita tahu apa marah tadi, gelegak dalam hati kita. Panas mari dalam hati kita. Nak buat tindakan itu, ini dan sebagainya. Maka dawaun rafi', ubat yang boleh angkat penyakit ni saat tu ialah kalau kita tengah berada di satu tempat, pindah tempat. Nak duduk dalam rumah, bergaduh dengan bini, marah pada bini, akak kaki keluar daripada rumah tu, pergi ke kedai mamak, minum teh tarik. Minum teh tarik gelas besar, bagi tahu mamak, gula lebih sikit biar kecil manis. Gitu. Ada marah tak sembuh-sembuh daripada muda sampai ketua, biar sembuh dengan apa? Dengan kecil manis, meninggal cepat-cepat itu. Baik, pindah daripada satu tempat ke satu tempat, ataupun tak nak pindah keluar daripada rumah, daripada duduk di luar ruang tamu, masuk bilik, duduk dalam bilik, naik tingkat atas, duduk dalam bilik, ataupun masuk dalam bilik, tutup pintu. Tak payah tengok orang kita marah. Ni cerita ni marah yang madmumah ni, marah yang dicela. Marah mudah tak apa, bini kita nak keluar rumah pakai seluar ketat, yang tu wajib marah tu. Jangan buat tak sedar, yang tu tak marah pula, bini keluar, kenapa hari ni buat tabiat aku pakai jubah ni, biasa kan awak pakai seluar jing, saya suka awak pakai seluar jing, tak kepelik penyakit macam tu. Kita ni nak pergi ride motor lemang toki ni, takkan nak pakai jubah gini. Bijak tok lelaki macam tu. Tu penyakit tu, penyakit tak nampak dosa maksiat. Adapun yang tu marah tak apa, awak kalau pakai seluar jing gini tak payah keluar, saya tak benar awak keluar pergi kerja kalau pakai gini. Pergi naik pakai baju kurung, pakai itu ini dan sebagainya, tutup cukup syarak, maka awak nak keluar pergi kerja, nak balik pukul 10 malam pun tak apa. Contohnya. Itu kena ada marah. Tapi kalau bergaduh isu-isu kecil je, kalau kita berasa itu mazmumah, maka kita kena berpindah daripada tempat. Kalau kita tengah berdiri pada masa tu, ulama ajar duduk. Apa duduk pun tak jadi. Sebab apa? Dia duduk mendidih dalam hati kita ni, nak keluar juga. Maka pada masa tu kena baring. Bahkan ulama kata baring seboleh-bolehnya, bukan baring atas tilam yang empuk. Baring, biar baring betul-betul atas latar, betul-betul perapak diri kita di tanah. Biar sedar diri. Afara'aitum ma tumnun, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tu duk baca dalam surah apa? Al-Waqiah tu. Afara'aitum ma tumnun, mu tak sedar ke dirimu tu asalnya daripada mana? Daripada benih sperm yang dilepaskan masuk dalam rahim. Tu je mu asalnya, hina dina. Tu.
Daripada tanah asal tok moyang kamu, iaitu Adam alaihissalam. Tanah yang bercampur pula dengan tanah itu, tanah ini dan sebagainya. Sebab tu nama dia Adam, daripada adimut turab. Dia ambil daripada kalimah adimut turab, gabungan campuran daripada tanah-tanah. Ada yang hitam, ada yang ada yang sawo matang, ada yang berwarna keputihan. Tu yang keluar kita warna macam-macam tu. Ada yang sawo matang, kita orang Melayu sawo matang, ada yang gelap, ada yang putih, dan sebagainya lah. Baik. Ulama sebut lagi, kalau tak jadi juga dengan kaedah tu, masuk bilik air, ambil wudu. Tak boleh juga dengan wudu ada mandi. Tak boleh juga dengan mandi. Mula-mula lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua yang saya sebut ni tuan-tuan, apa yang ulama sebut warid dalam hadis. Ada disebut oleh hadis Nabi SAW. Tu dipanggil dawaun rafi'. Penyakit ubat yang boleh angkat sakit marah tu dalam diri kita. Baik. Ada satu lagi yang dinamakan sebagai dawaun mani'. Dawaun mani'. Dawaun mani' ni ubat yang boleh cegah. Macam mana? Beringat tiap-tiap masa. Marah ni kalau kita lepaskan dia, kalau melibatkan harta benda, melibatkan kerugian, kita kena ganti. Melibatkan nyawa, kita kena denda ataupun kita kena hukum balas. Melibatkan apa? Melibatkan keluar kalimah di mulut kita, cerai, jatuh talak. Melibatkan kalimah keluar di mulut kita, kalimah kufur kita. Tu kena ingat. Bila kita duk ingat kita, aku ni jenis kalau marah kat awak dia keluar benda tak molek di mulut, hatta aku tak kira kalau orang kata aku kafir-kafir gi. Tu berat tu, berat tu. Keluar perkataan macam tu, beringat jatuh kufur kita, habita amalu, faqad habita amalu. Tuhan sebut dalam Quran, siapa-siapa yang kufur pada Allah Taala, faqad habita amalu, maka amal dia habis licin. Habis licin. Masuk Islam semula mengucap dua kalimah syahadah mula, qada balik apa yang mu buat dulu. Tak kerja berat tu, kerja berat. Sebab tu beringat, sebab tu ulama kata ni dawaun mani', boleh halang kita daripada penyakit ni. Baik. Gi lagi. Ulama tasawuf, sebab kita ni kitab tasawuf, kita gi jauh sikit. Ulama tasawuf kata ubat yang paling mujarab sekali ialah kita kena bawa diri kita gi kepada at-tauhidul haqiqi. Ni tasawuf punya cerita. Tauhid hakiki. Ni dia panggil tauhid, bukan tauhid bukan tauhid i'tiqadi yang tuan-tuan duk mengaji dalam usuluddin. Tauhid i'tiqadi dalam usuluddin tu berbentuk tauhid pegang. Yang ni tauhid yang berbentuk rasa. Tauhid zauqi yang berbentuk rasa. Tapi inilah tauhid yang sebenar-benar. Kita duk mengaji dalam usuluddin, dalam akidah, bahawa makhluk ni dia tak boleh memberi bekas. Walaupun perbuatan tu zahirnya nampak daripada makhluk, walaupun asbab tu adalah kita ambil ataupun kita buat dia, tapi kita duk mengaji dalam usuluddin, setiap sebab, setiap makhluk, apa saja yang dilakukan oleh makhluk tak boleh memberi bekas dan kesan apa-apa kecuali Allah Ta'ala izin. Tu duk mengaji tu. La mani'a illallah. Tuan-tuan duk baca dalam tahlil. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tak ada yang boleh halang benda yang kau nak bagi, tak ada yang boleh bagi benda yang kau tak nak bagi. Tu tauhid tu, tauhid hakiki tu dipanggil tu. Lepas tu duk mari di kita ujian-ujian daripada Allah Ta'ala sehingga menyebabkan kita nak marah ni. Boleh tak dia mari sendiri independen daripada Allah Ta'ala? Tak boleh. Maknanya kalau hati kita ni celek, basirah kita celek, nampak Tuhan lah, tak nampak makhluk. Nampak Tuhan. Allah Ta'ala datang ujian melalui bini kita. Allah Ta'ala datangkan ujian melalui anak-anak kita, menyebabkan kita mari rasa nak marah. Nak marah tu pada hakikatnya pada siapa sebenarnya? Itu dipanggil tauhid hakiki. Cuma tauhid hakiki ni kan nak kena ajar biar nampak. Selagi mana tak nampak kan jawab dia,
Tu yang duk berlaku sifat-sifat madmumah tu. Terutamanya kita duk bicara tentang marah, duk berlaku sifat marah ni sebab apa? Sebab kita tak nampak yang ianya datang daripada Allah Taala pada hakikat. Padahal duk baca Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala buat kamu dan buat perbuatan kamu. Maknanya apa yang kamu buat ni semuanya terbit daripada Allah Taala pada hakikat. Kita tak boleh nak buat baik kalau Allah Ta'ala tak izin. Kita tak boleh nak melakukan kejahatan kalau Allah Ta'ala tak izin. La hawla wa la quwwata illa billah. Semuanya adalah Allah Ta'ala yang mengizin. Cuma kebaikan dia suruh kita buat. Kejahatan walaupun kita buat tu dengan izin daripada dia, dia tak suruh kita buat benda tersebut. Dia larang, dia marah, dia murka kita buat benda tersebut. Tu tuan-tuan kita duk mengaji dalam usuluddin. Dalam hati kena silau gitu. Biar ada dalam hati kita nampak hanya Allah Ta'ala jua. Sebab tu Al-Fudail Ibn Iyad lah sekali. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, saat orang mari cerita kepada dia, orang duk cerita tentang apa? Tentang diri engkau. Maknanya orang duk mengumpat engkau. Maka apa jawab Fudail bin Iyad? Dia kata, aku akan marah, aku akan menyebabkan dia marah. Siapa dia maksud Fudail bin Iyad situ? Iaitu iblis. Maknanya orang yang duduk orang yang menjatuhkan aib ataupun membuka aib, bukan aib pun, maknanya orang yang mengumpat Fudail bin Iyad, sepatutnya Fudail bin Iyad marah kepada orang yang mengumpat tu. Dak, Fudail nak aku buat iblis yang menyebabkan marah. Tak berjaya punya nak menyebabkan Fudail bin Iyad ni jadi orang yang marah kepada orang yang mengumpat dia. Bahkan kata Fudail bin Iyad, bila disebut gitu, dia kata in kana sadiqan, kalau apa yang orang tu sebut adalah benar, maka dia kata aku beristighfar pada Allah. Kalau apa yang orang tu sebut tentang aku dia berdusta, maka faghfir lahu, maka aku minta dengan Allah Taala tolonglah ampun dosa orang yang mengumpat tu. Tu tengok dia orang nampak. Tak serupa dengan kita. Orang yang nampak baik apa yang disebut benar, aku minta maaf dengan Allah Ta'ala. Maknanya yang dia sebut tu keburukan tentang aku, betul-betul ada pada aku, maka aku minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau keburukan tu tak ada pada aku, dia berdusta, aku minta ampun bagi pihak dia kepada Allah Ta'ala. Tu orang nampak, orang celek. Kita orang tak celek kan? Nampak batang tubuh tu terhenti di situ kita. Tak nampak di sebalik itu adalah ujian, tes daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak suruh kita sedar dalam diri kita ni ada penyakit madmumah. Kadang-kadang benda ni duk mari. Nak suruh kita sedar penyakit ni ada madmumah. Kalau kita ni orang baik, Allah Taala suruh kita pergi cari jalan bagaimana nak rungkai sifat madmumah ni daripada diri kita. Habis baik. Yang ke-9 al-hasadu, dengki. Dia bilang je kita ni, cuma saya kupas sikit-sikit. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.